Okey, so tengok kat sini. Ni adalah contoh yang lain, okey, di mana juga diberikan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okey, saya punya main point kat sini supaya kamu faham kenapa terjadinya perbezaan kecerunan di sini. Yang eksperimen 2 berbanding dengan eksperimen 1 ada perbezaan kecerunan. So eksperimen 2 kecerunannya lebih tinggi berbanding dengan eksperimen 1. 2 lebih besar daripada 1. Kenapa ini terjadi? Sebab anda kena tengok balik KSSM. So dia menggunakan faktor yang mana yang menyebabkan terjadinya perbezaan kecerunan tadi. Okey, so maybe kepekatan asid yang berbeza. Okey, so asid dalam eksperimen 2 lebih pekat berbanding dengan asid yang kita gunakan dalam eksperimen yang pertama. Okey, so pada bahagian ini, okey, di mana anda boleh lihat, okey, kedua-duanya akan menghasilkan gas karbon dioksida sebanyak 960 cm padu. Tetapi, okey, pada 150 saat untuk eksperimen 2 dia dah berhenti. Maknanya dia punya tiada tindak balas dah pada 160, sorry. Okey, so dah zero dah dia punya kecerunan. Tetapi kalau untuk eksperimen 1 240 barulah kecerunan grafnya menjadi zero. Di mana ini menunjukkan tak ada lagi tindak balas yang berlaku. So bermakna kat sini kita boleh buat kesimpulan apa? Contoh kalau kepekatan yang tinggi, okey, kepekatan yang tinggi, okey, bermakna masa yang diambil untuk isi padu gas karbon dioksida dikumpulkan juga akan menjadi singkat lah. Okey, akan menjadi singkat. Tetapi kalau kepekatan rendah, okey, macam ni contoh, bila kepekatan rendah bermakna masa dia akan meningkat. Okey, so itu adalah kefahaman kita tentang graf yang diberikan. Okey, so cikgu harap anda dapat faham bagaimana cara nak tafsirkan graf. Okey, so sekian, terima kasih. Okey, kelas. Tengok kat sini cikgu sertakan beberapa soalan yang cikgu ambil daripada buku random lah. Okey, so nak tunjukkan bagaimana tips yang cikgu share ni boleh kamu gunakan dalam kimia. Okey, so kadar tindak balas. Alright, so di sini soalan 15 kita akan bincangkan soalan 15. Alamak, dia tak keluar pula Okey, kita nak ambil warna biru lah kan. Okey, baik. Okey, alright. Okey, so kita akan bincang soalan 15 di mana dia kata jadual 3 menunjukkan keadaan tindak balas bagi dua eksperimen yang dijalankan untuk menentukan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara mamar dengan asid hidroklorik. Okey, so kita dah tahu dah. Tapi kita tak tahu faktor apa yang digunakan. Nampak tak di situ? Okey. So, eksperimen yang pertama, dia kata dia guna mamar berlebihan campur dengan 50 cm padu asid hidroklorik yang berkepekatan 1 molar. Okey, kalau dalam eksperimen 2, dia menggunakan juga mamar berlebihan di mana asid hidrokloriknya sebanyak 25 cm padu tetapi kepekatannya adalah 2. Okey. 2 molar Okey, ini baru soalan. Nampak banyak betul dia bagi kita information, baru dia tanya soalan kat kita. Okey, so antara graf berikut. Okey, yang manakah mewakili kedua-dua eksperimen tersebut? Okey, so di sini kita kena gunakanlah balik kemahiran yang saya ajar kamu tu. So sebelah kiri KSSM. Lepas tu yang sebelah kanan adalah berkaitan dengan bilangan mol. Okey, so untuk soalan 15, yang ini sebenarnya pilihan jawapan A kurang jelas sikit. Okey, so agak-agak kamu berdasarkan kemahiran yang kita guna, apa jawapannya? Okey, so adakah A? Adakah A? So pertama sekali, cikgu nak di sini memang kita dapat tengok. Okey,
memang ada kepekatan yang berbeza. Kalau eksperimen yang satu, asid hidrokloriknya adalah 1 molar. Tetapi untuk eksperimen yang kedua, kepekatan asid hidrokloriknya adalah 2. Bermakna kecerunan graf antara 1 dengan 2 akan berbeza. Okey. So, ABCD semua possible. Okey, so kedua-duanya pun menunjukkan kecerunan graf yang berbeza lah. Okey. Nampak? Alright, so kedua-duanya memang menunjukkan kecerunan graf yang berbeza. Okey, so KSSM yang di-apply adalah kepekatan. Okey. Alright, so di sini kita nak tahu bahagian belakang kan, kita kira pula dia punya bilangan mol. So disebabkan dia adalah cecair, bermakna bilangan mol kita adalah N sama dengan mV per 1000 lah. Okey, so untuk eksperimen 1, kepekatan yang kita dapat adalah 0.05. 50 darab dengan 1 bahagi dengan 1000. So kita akan dapatlah 0.05. And surprisingly, untuk eksperimen 2, bilangan mol yang kita dapat juga 0.05. Kamu kira tak? 25 darab dengan 2 bahagi dengan 1000 juga dapat 0.05. So, di sini bila kita nak jawab soalan aneka pilihan ni, so A, B, C, D. Yang mana pilihan yang kita boleh pangkah dah? So, kita boleh pangkah pilihan A dengan pilihan B. So, A dengan B memang bukan jawapan kita. Sebab apa? Sebab, ni nampak? Bilangan mol pada bahagian, kan tadi saya ajarkan, pada bilangan molnya adalah totally berbeza. So, ini tak benar lah. Okay? So, jawapan yang mungkin, sebab apa kita antara C dengan D? Sebab kedua-duanya mempunyai, nampak? Mereka akan bertemu pada titik yang sama. Sebab apa? Sebab bilangan molnya adalah sama. Nampak? Okay? So, antara C dengan D. So, what do you think would be the answer? So, the answer should be D. Sebab, nampak? 2 ada kepekatannya 2 molar. Tetapi untuk eksperimen 1, kepekatannya adalah 1 molar. Nampak? Ada perbezaan. So, jawapan untuk soalan 15, okey, adalah donkey. D. Okey, dapat tak? Alright. Okey. Okey, kelas. Right. So, seterusnya kita bincang juga bentuk soalan yang sama, iaitu soalan 17. Okey, dalam soalan 17 ni, menunjukkan graf isi padu gas melawan masa bagi 2 eksperimen untuk mengkaji faktor. Nampak? Okey, lagi sekali. Alamak. Okey, untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang ni dalam soalan ni dia dah bagi kat kita siap-siap dia punya graf. Okey, antara berikut. Sekarang, kalau macam soalan tadi, soalan 15 kan, dia bagi kita keadaan dulu dan dia suruh kita teka mana bentuk graf. Tetapi soalan 17 ni dia terbalik. Dia bagi kita graf, dia suruh kita tentukan keadaan pula. Okey, so di sini apa yang kita boleh kata? Okey, tengok. Kita buat dia punya tafsiran graf kita. Okey, dah dia nak suruh kita tentukan keadaan kan. So, kita bahagikan 2. So, di mana ini adalah bahagian KSSM tadi. Tentukan apa faktor yang menyebabkan eksperimen 2 mempunyai orang kata kecerunan graf yang lebih tinggi berbanding dengan eksperimen 1. Dan pada bahagian yang ni, okey, ini saya label A lah. Ini A, ini B. Okey, pada bahagian B ni, kenapa mereka share isi padu gas yang sama? Mereka berhenti pada masa yang sama. Sebab bilangan mol adalah sama. Bilangan molnya adalah sama. Okey, so macam mana kita nak tentukan keadaan dia? Okey, first thing first. Okey, anda boleh tentukan bilangan mol. So, cari. Serbuk. So, sama. Serbuk. Bilangan mol 50, 0.5, 1.0. Okey, so ada different bilangan mol kan untuk pilihan jawapan A. So,
Sesuai tak dengan graf yang diberi? Tak sesuai. Okey. So, seterusnya B. Okey. Ni dia ada beza. Satu ketulan, satu serbuk. Okey, bilangannya sama tak? 50 darab 1 dapat 50, ni pun 1 juga. Okey. Yang ni ada possibility kita. Di mana dia punya bilangan mol adalah sama dan dia punya KSSM iaitu tentang saiz. Possible. Boleh jadi kita punya jawapan. Okey, next. Okey, dia tengok. Yang ni. Dia menambahkan serbuk kuprum 2 sulfat. Yang ni mangkin lah ni. M kita. Okey, dan ini tak ada mangkin. Okey, so di mana bilangan mol juga sama. Okey. Tetapi pada bahagian serbuk-serbuk. Okey. Alright. So pun boleh jadi kita punya bilangan pilihan jawapan. Okey, kita tengok D. Alamak, D ni dia kurang jelas pula Okey, so untuk D, okey, dia menggunakan, kita tengok bawang putih lah. Serbuk zinc berlebihan, okey, 100 cm padu dan juga 1 molar. Okey, tetapi yang ni juga gunakan serbuk zinc. Okey, tetapi bilangan mol yang berbeza. Di mana digunakan isi padunya 25 dan 2 mol asid hidroklorik. So, D bukan jawapan. So, agak-agak kamulah. Jawapan dia B ke C? Untuk soalan 17. Okey. So, untuk soalan 17, jawapannya adalah B. Okey, kenapa kita pilih B? Sebab, okey, mereka berhenti pada titik yang sama. Ingat, bila kita ada mangkin, bermakna masa yang diambil akan lebih singkat. Tak sepatutnya, okey, kalau berdasarkan graf kita ni, mereka berhenti pada titik yang sama. Mungkin kalau katalah kan, kalau mangkin ni, mungkin kat sini. Lepas tu dia dah terus Pom kata mendata. Okey. So 17 jawapan dia B. Mudah kan? So ikut tips saya, bahagikan graf tu kepada dua bahagian. So cari satu KSSM, satu lagi adalah bilangan mol. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya iaitu soalan 18. Okey. Jadual 4 menunjukkan 3 set keadaan bahan tindak balas bagi tindak balas antara magnesium karbonat dengan asid sulfurik. Tengok, ini soalan ni lebih kejam. Sebab apa? Sebab dia bagi 3 keadaan terus kat kita. Okey, lebih confusing. Okey, so tinggalkan perasaan confused tu, ikut cara saya, insya-Allah dapat jawab. Okey, so kalau anda tengok kat sini, set 1 kita gunakan serbuk magnesium karbonat dan juga asid yang berkepekatan 0.5. Untuk yang 2 kita gunakan ketulan tapi dia punya kepekatan lebih pekat lah, 1.5 molar. And then yang ketiga kita gunakan serbuk tapi di sini kepekatan 1.0. Alright, so anda boleh buat tafsiran tak? Yang mana satu graf yang mewakili keadaan yang diberi ke atas? Okey, untuk soalan 18. Okey. So, obviously, mungkin kita boleh buat lakaran kita sendirilah. Kita buat lakaran kita. Okey, obviously ketulan dengan serbuk, of course serbuk akan lebih cepat. So, bermakna 1 dan 3 ni akan ada kecerunan yang lebih tinggilah. Kita rekalah dulu konon-konon. Okey, tetapi kita tengok kat sini. Antara 1 dengan 3, yang mana lebih pekat? So of course siapa tu? Yang ketiga lebih pekat. So 3 dulu. Lepas tu diikuti ni 3. 1 2 3. Lepas tu diikuti dengan 1. Okey. Lepas tu barulah yelah 1. Lepas tu barulah 2. Okey, kok mana pun 2 ni akan jadi lambat. Pasal apa? Pasal ketulan. Ketulan memang tidak akan facilitate tindak balas kita. Dia akan melambatkan. Even though dia ada kepekatan yang tinggi. Okey. So, alright. So, persoalannya bahagian belakang pula kan? Okey, awak kira bilangan mol. 0.5 darab dengan 100 kita dapat 0.05 mol. Yang ni dapat 0.05 mol. Kalau yang kedua 1.5 kali 100 dapat 0.15 mol.
Dan yang ketiga kita dapat 0.05 mol juga. Alright, so maknanya 3 dan 1 ni dia orang akan mati pada tempat yang sama. Maknanya kadar sifar tu sama, tetapi yang ni akan jadi lebih lama. Sebab apa? Dia ketulan untuk yang kedua. Alright, so carilah bentuk yang lebih kurang macam ni. Okay, so adakah A? No, A bukan pilihan jawapan kita. Adakah B? Pun tak mungkin. Ada C? Takkanlah 2 kan? Alright, so jawapannya should be D. Yes. Nampak? Senang tak? Okay, so cikgu harap dapat bantu kamu untuk jawab soalan tentang graf. Okay, baik. Terima kasih semua. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, setelah lebih kurang 3 minggu break, okay, for cuti akhir tahun. So sekarang cikgu nak share dengan hampa semua bagaimana kita nak faham graf kadar tindak balas. Okay. So kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, so seperti yang anda masih ingat, okay, baik untuk pelajar SPM batch 2020 ataupun 2021, okay, bab ni ada kaitan dengan kadar tindak balas. Okay, di mana yang pertama sekali anda kena faham apa faktor yang terlibat dalam usaha untuk memberi kesan, impact kepada kita punya graf. Okay, so cara nak ingat senang je, KSSM. Okay, so macam biasa, K ni akan stands for kepekatan. Okay, so kepekatan bahan akan meningkat. So bila kepekatan bahan meningkat, maknanya kadar tindak balas pun meningkat. Okay, check. Alright, so nombor 2, size, iaitu semakin kecil saiz bahan tindak balas, bermakna kadar tindak balas pun akan meningkat. Okay. S seterusnya adalah suhu. Okay, so suhu yang tinggi akan menyebabkan tindak balas juga menjadi cepat. Okay, atau kadar tindak balas akan menjadi meningkatlah. Dan juga kehadiran mangkin. Okay, so ada mangkin, adakah dia akan facilitate kita punya tindak balas? Okay, facilitate ni maksudnya membantu tak cepatkan tindak balas kita. Ingat ya, mangkin tak main peranan, tak take part dalam kita punya reaction. Dia hanya bantu untuk cepatkan saja. Maknanya mangkin tidak akan masuk dalam bahan tindak balas untuk menjadi hasil baru. Okay, dia cuma ada di situ saja. Okay, so di sini KSSM. Okay, adalah faktor yang terlibat dalam kadar tindak balas. Okay, so untuk T kita tak bincangkan dan tekanan tidak dibincangkan. Alright. So seterusnya, bila anda lihat di sini, ini merupakan satu bentuk umum graf lah. Okay, so biasanya kita akan ada, okay, yang pertama sekali bila kita nak buat graf ni, kita kena ada paksi lah. Okay, so kena ada paksi X, kena ada paksi Y. So yang mencancang ni adalah Y, okay, dan horizontal ni adalah mendata lah, okay. Itu adalah paksi X lah, okay. So kalau anda nak faham, okay, so biasanya paksi Y, okay, ada kaitan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, dan X biasanya adalah manipulasi lah. Okay, pemboleh ubah manipulasi di mana kita akan kontrol. Di sini yang kita kawal adalah masa lah. Okay, so kita akan bincangkan. Okay, di sini merupakan kawasan kecerunan graf yang paling tinggi. Maknanya kamu nampak dia meningkat, dia menaik secara cepat. Okay, so di sini dikatakan sebagai tindak balas paling cepatlah pada peringkat awal. So dinamakan pada titik ini sebagai T1. Okay, so semakin dia ke atas, okay, anda akan lihat dia semakin berkurangan. Kecerunan graf semakin berkurangan. Okay, sebab apa? Mungkin bahan yang kita guna pun dah nak semakin habis. Okay, so that's why tindak balas pun akan menjadi perlahan pada peringkat ini. Ni. Okay, so saya lorekkan di sini. So ini menunjukkan tindak balas menjadi perlahan dan akhirnya dia akan mula berhenti
pada X yang saya bulat ni dan kita akan dapat sama sahaja. Okey, di mana grafnya akan menjadi mendatar. Okey, pada saat ketiga ni, saat yang ketiga lah, T3. Okey, bukan saat ketiga lah, maknanya lingkung masa yang ketiga tu. So, graf akan menjadi mendatar. Okey, so bermakna bahan tindak balas kita dah habis kita gunakan. Okey, dan tak ada lagi tindak balas yang terhasil. So, that's why graf kecerunan graf kita menjadi sifar. Okey, kosong. Sebab dah tak ada tindak balas. Kenapa tak ada tindak balas? Bahan tindak balas sudah habis digunakan dalam reaction kita. Okey, so ini adalah bentuk graf yang biasa kita dapatlah. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah tadi yang saya kata bentuk graf kita yang biasalah. Okey, tetapi biasanya dalam soalan esei lah, okey, ataupun structure pun kadang-kadang dia boleh keluar juga. Okey, dalam soalan esei ni, okey, kita biasanya tak akan bagilah, jaranglah ada soalan yang hanya ada satu lengkuk graf saja kan. Biasanya at least lah dia akan bagi dua macam ni. Okey, ataupun 3 ataupun 4. More complicated. Okey. Alright. So, di sini pada saya nak kamu dapat kenal lah pada bahagian ini. Okey. Ini adalah kecerunan graf kan pada bahagian kan dikatakan sebagai kecerunan paling tinggi. Okey, so di mana dia ditentukan oleh 4 faktor tadi. Okey, so katakanlah yang ni 2, okey, sini 2 kan. Okey, dan ini 1. So agak-agak kamu antara 1 dengan 2 yang mana mempunyai kecerunan yang paling tinggi. So adalah 2 adalah kecerunan mempunyai kecerunan graf yang paling tinggi. Kenapa? Okey, so cuba kaitkan dengan 4 faktor tadi iaitu KSSM. Okey, sama ada kepekatan ke ataupun suhu ke, saiz ke ataupun kehadiran mangkin. So di sini anda boleh kaitkan dengan 4 faktor tadi. Okey, seterusnya akan terjadi perbezaan pada masa kecerunan graf tu sifar tu dia akan berbeza. Okey. Mungkin pada alright, you tengok. Pada saat ni yang kedua dia dah jadi sifar. Tapi kalau dia ni bermula pada pada lengkungan graf yang pertama, pada point ni dia jadi kosong. Tapi kalau untuk lengkuk graf yang labelnya 2 tu, dia bermula pada yang ni. Okey, so kenapa terjadinya perbezaan tu? Sebab di sini anda kena bezakan dari segi bilangan mol dia. Okey, so maybe 2 ni bilangan mol dia lebih higher. 1 bilangan mol lebih rendah. Okey, so bila bilangan mol ni perlu diingatkan kita ada 2 formula kan. So baca soalan, okay, and then try to figure out. Kalau dia adalah cecair, okay, formula yang kita nak cari bilangan molnya adalah N sama dengan mV per 1000. Tetapi katakanlah dia adalah pepejal, okay, alright. So yang ni saya kata benda alih lah benda alih lah. Okay, could be gas somewhere. Okay, atau bilangan mol ni boleh juga ditentukan di mana jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, pun boleh juga. Alright, so either one lah. So this one, perbezaan di sini disebabkan oleh bilangan mol dan perbezaan kecerunan di sini disebabkan oleh KSSM tadi. Okay, so penting anda figure dalam anda punya graf. Apa permintaan graf? Apa permintaan jawapan kita lah. Kalau kita baca graf pun tak pandai, so memang totally out. Okay, alright, so macam ni. So nampak? Ini contoh. Okay, so contoh. Okay, daripada contoh ni, apa yang anda boleh lihat? So, kita lihat kita ada 2 lengkuk. Yang warna biru tu lengkuk yang nombor 1 dan lengkuk yang kedua. So, kedua-duanya kita nak collect karbon dioksida dan kita tetapkan. Okay, so ni manipulatif. Alright, manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi di mana kita orang kata tetapkan masa lah. Kita kawal masa. Alright, so somehow di sini tadi kalau kita back kepada slide ni. So di sini kita kena tentukan KSSM-nya. So which part do you think? Okay, kalau carbon
dioksida. Contoh, maybe dia ada berlainan. Eksperimen apa ni yang menyebabkan pengumpulan karbon dioksida? Okay, so try to figure out what kind of eksperimen di mana kita akan mengumpulkan karbon dioksida. So maybe ada perbezaan apa? Perbezaan dari segi kepekatan. Okay, so di sini kita tentukan KSSM. Which one? Okay, anda tentukan. Dan di sini tadi adalah perbezaan dari segi bilangan bilangan mol. Okay, so it's either MV per 1000. So cikgu mana nak dapat tahu bilangan mol ni? So read the question lah. So memang pelajar tak suka baca soalan. Tak tahu dia suka gambar kan? Dia tengok gambar dia dah gelabah dah. So baca soalan anda boleh dapat maklumat di situlah. Atau okay, N sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar pun boleh juga. Alright, so depends lah. Okay, so di sini ada perbezaan bilangan mol dan di sini adalah disebabkan oleh KSSM. Okay, so boleh selesaikan graf ini dan anda boleh tulis esei yang sangat baik. InsyaAllah. Okay, alright, so ini pun sama juga.